Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama lagi dalam perbincangan kita di dalam ilmu tajwid. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita di dalam tajuk yang seterusnya, masih lagi di dalam bahagian sifat-sifat huruf, iaitu sifat idlaq dan juga sifat ismat. Menggunakan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Al-Syekh Muhammad As-Sadiq Al-Muhawi rahimahullah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والإذلاق لغة حدة اللسان أي طلاقته. إذلاق adalah bahagian daripada sifat-sifat yang mempunyai lawan. Izlaq lawan dia ismat. Kita masuk pada perbincangan sifat izlaq. Dari segi bahasa maksud dia hiddatul lisan ay talaqatuh. Maksudnya lisan yang fasih. Wastilahan sur'atun nutqi bil hurfi li khurujihi min tarafil lisan kallami wal ra'i wan nuni wan nun. Dari segi istilah maksud dia sebutan yang laju pada huruf, yang mana huruf-huruf ni keluar daripada hujung lisan. Maksudnya huruf-huruf yang disebut ni kebanyakannya berada di hujung lisan. Hujung lisan ni hujung lisan. Kalami warra wan nun, seperti huruf lam. Huruf lam kan hujung. Huruf lam adna hafati lisan. Ni sisi atas ni. Maksudnya dekat hujung noh. Warra hujung. Nun hujung. Hujung lidah ni lah. Wa ba'daha minasy-syafatain. Wa ba'daha minasy-syafatain, dan sebahagiannya lagi daripada dua bibir. Kal fa wal ba wal mim, seperti huruf fa. Huruf fa. Fa bibir, ba bibir, mim bibir. Wa yajma'u hadhihi al-huruf qawlah farra min lub, dan terkumpul huruf-huruf ni daripada rumus farra min lub. Maksudnya huruf-huruf idlaq ni dikumpulkan dalam satu rumus farra min lub. Maksudnya fa, ra, mim, nun, lam dengan ba. Jadi ini huruf-huruf idlaq. Wal baqi li dhiddihi wa huwa al-ismat. Ni ada satu maksudnya tambih ataupun peringatan di sini. Ulama tajwid menyebutkan bahawa sifat yang maksudnya sifat berlawan yang terakhir iaitu izlaq dan ismat ni sebenarnya tak ada kaitan pun dengan hukum hakam tajwid, tetapi disebutkan juga oleh para ulama. Terutamanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam matan dia, matan Muqaddimah Ibnul Jazari. Sifat izlaq dan ismat ni dia lebih kepada bahasa, perbincangan dari segi bahasa, bukan perbincangan daripada tajwid. Sebab tu ada sebahagian para ulama tajwid dia skip ataupun dia tak sebut pun sifat izlaq dan ismat ni, tapi kita sebut sebagai, kita kata tabarruk pada kitab Al-Burhan ni, dan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab tajwid. Jadi maksud di sini izlaq ni huruf yang maksudnya huruf yang mana bila sebutannya semuanya bermain di hujung lidah, bibir, semua yang ke hadapan ni, semua huruf-huruf yang keluar dari ni, bukan huruf yang berada di dalam. Kalau huruf yang dalam tu
lawan dia, iaitu ismat. Jadi dia nak kaitkan dengan apa hukum tajwid ni, maksudnya hukum sifat huruf ni dia tak berapa kuat sangat. Ni disebutkan oleh banyak ulama, antaranya ulama-ulama muasirin ataupun ulama baharu macam Syekh Aiman Suhaid. Dia kata sifat izlaq dan ismat ni tidak ada kaitan, tapi kita sebut juga puan. Okey, jadi ingatlah bila sebut izlaq 7 huruf tu, ada 6 huruf. Farra, min, lub, fa, ra, min, nun, lam dan ba. Okey, kalau nak kata dia sifat, dia tak nak jelas sangat. Contoh kalau kita kata macam kita bincang sebelum ni, istifal, itbaq, kita tahu maksudnya ada dia punya bukti kata sifat tu berada pada huruf tersebut. Tapi idlaq dan ismat ni dia tak jelas sangat, dia lebih kepada bahasa. Okey, yang seterusnya, wal ismat lughatan al man'u. Okey, dari segi bahasa ismat ni ialah tertahan. Wasilahan, di segi istilah, imtina'u hurufihi minal infiradi usulan fil kalimatir rubaiyah wal khumasiyah. Nampak? Ni dia bincang pada segi bahasa ni, bincang pada sorof. Okey, dari segi di istilah imtina'u hurufi, tertahannya huruf itu daripada apa, infirad, daripada bersendiri. Usulan fil kalimat, dari segi usul pada kalimat ar-rubaiyah wal khumasiyah. Maksud usulan fil kalimati rubaiyah wal khumasiyah ni maksudnya, usul ni maksudnya wazan perkataan rubaiyah wal khumasiyah, maksudnya wazan rubai, wazan khumasi. Kalau mengaji ilmu sorof, kita akan pernah dengar ataupun kita pernah dengar tentang perbincangan ni. Sebab kalau yang asas dalam bahasa Arab, dia kan ada sulasi mujarrad dan rubai mujarrad. Okey, hak ni dia bukan asli, ni tambahan. Okey, bimakna annaha la yatakawwanu minha hadhihi kalimat. Ni bincang surah pula ni. Bimakna annaha la yatakawwanu minha hadhihi kalimat min ghairi an yakuna fiha harfun min hurufi dzalaqah. Min hurufi dzalaqah. Okey, dia kata bila apa maksudnya huruf-huruf ni, huruf-huruf yang berada, maksudnya huruf-huruf yang berada di permulaan bagi wazan apa? Bagi wazan rubai dengan khumasi ni, tidak ada huruf-huruf daripada izlaq. Dia mesti huruf daripada ismat, baki tu. Nampak buat ni sebenarnya tak ada kaitan ni, tapi Syekh sebut juga ni sebab tabaruk kepada Imam Ibn Jazari. Imam Ibn Jazari sebut benda ni. Okey, walidzalik kullu kalimatin rubaiyatin أو خماسية أصولا لا يوجد فيها حرف من حروف الذلاقة فهي غير عربية. Lepas tu dia kata apa? Dan kerana itulah setiap perkataan yang berwazankan rubai, maksudnya wazan rubai ataupun wazan khumasi, usulan ni maksudnya itulah asas tu, wazan-wazan tu, la yujad fiha, tidak terdapat pada dua wazan tadi, rubai dengan khumasi tu, huruf min harfi dzalaqah, tak terdapat huruf izlaq. Yang ada apa? Ismat. Okey, dekat wazan yang kita sebut tadi, rubai dengan khumasi. Siapa yang tak pernah dengar tentang wazan ilmu sorof ni, dia pening sikit, tapi tak apa. Kalau tak ambil ihtimam pada bab ni tak apa, tapi kita sebut juga sebagai tabaruk. Kalafzi asjad, seperti contoh lafaz asjad, ismul lidzahab, satu nama bagi emas, maksudnya sejenis emas. Asjad ni bukan perkataan Arab, perkataan Parsi. Nampak tak? Asjad ni perkataan Parsi. Wa huruful ismat, maksudnya bukan perkataan Arab ni, sebab perkataan Arab dia takkan mula dengan ain. Maksudnya nama benda dia takkan mula dengan ain. Nampak? Okey. Wa huruful ismati 23. Huruf ismat ada 23 huruf. Maksudnya baki daripada huruf idlaq. Huruf idlaq 6. Kan?
Baki dia 23 kan, 29 huruf hijaiyah yang terlibat dalam ukurkan tajwid ni, 29 tolak 6 jadi 23. Wa summiyat al-hurufu musmatatan lima dzukira awwalan. Dan dinamakan huruf-huruf ni huruf ismat apabila ia disebut disebut awalnya, pada awalnya, maksudnya disebut pada awal wazan-wazan yang tersebut ni. Contoh macam ain tadi. Ain tadi tu bahagian daripada huruf-huruf ismat. Dan ciri-ciri apa ismat ni apa dia? Yang pertama, huruf dia dia berada, ismat ni berada di awal perkataan. Lepas tu yang kedua, pada wazan rubai ataupun khumasi. Lepas tu yang ketiga, bukan kalimah Arab. Dia ada 3 ciri tu. Nampak tak? Okey. Jadi setakat itu saja penerangan berkaitan idlaq kena ismat. Dia tak ada praktikal macam sifat-sifat yang sebelum ni. Dia hanya lebih kepada info ataupun maklumatnya. Jadi jangan risau kalau contoh payahlah saya idlaq dengan ismat ni. Jangan risau, tak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting kena ambil ihtimam pada tajuk-tajuk yang sebelum ni. Contoh macam hamas, jahar, syiddah, tawassud, rakhawah, isti'la, istifal, itbaq, infitah. Yang tu penting. Yang ni tak tahu tak apa. Nampak eh? Cuma ambil sebagai pengetahuan saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.